Assalamualaikum and hi everyone. Kita continue chapter 4 SM015. Kali ni di subtopik yang baru iaitu subtopik 4.3. Kita nak belajar mencari inverse of matrices. So previous subtopik kita dah belajar macam mana untuk cari determinant bagi 2 by 2 and 3 by 3 matrices, yang mana kita akan guna determinant itu untuk kita cari inverse. So siapa yang dah lupa atau masih belum mahir tentang determinant, boleh refer previous video. Okey, untuk inverse, kita akan tulis inverse dengan cara a to the power of -1. Okay, if A is a matrix, so if we write A to the power of -1, ini membawa maksud A inverse ataupun inverse of A. Untuk mencari inverse, sebenarnya kita ada dua method. Okay, to find inverse, the first method is kita akan guna adjoint method. Dan yang kedua kita akan pakai ERO method. ERO stand for Elementary Row Operation Method. Okey, tapi untuk video yang ni madam akan fokus terlebih dahulu kepada mencari inverse tetapi menggunakan adjoint method. So dalam video ni fokus kita adalah kita akan mencari inverse, okey, untuk 2 by 2 matrix and also 3 by 3 matrix menggunakan adjoint method. Okay, so nanti kita akan tengok macam mana menggunakan adjoint method itu. Tetapi first of all, madam nak explain tentang statement yang di bahagian sini. Okay, previously kita belajar kalau ada dua matrix yang di darab A darab B, hasilnya nanti tidak akan sama dengan kalau kita buat proses B darab A. This one takkan sama. A darab B is not equals to B darab A. Mesti menghasilkan jawapan yang berbeza. However, katakan bila kamu buat proses darab A darab B dan kamu jumpa jawapannya adalah identity. Ataupun bila kamu buat proses B darab A, kamu dapat juga identity. It means that A darab B, dan at the same time kalau buat proses B darab A, hasilnya adalah sama. Okey, berbeza dengan yang sebelum ni. A darab B takkan sama dengan B darab A. But this time A darab B ataupun B darab A, dua-dua bagi hasil yang sama, which kita dapat identity matrix. Bila kita jumpa case yang begini, dia adalah related to inverse. Okey. So, bila kamu buat proses darab antara dua matrix dan menghasilkan identity matrix, same goes here, kamu darab B dengan A, menghasilkan identity matrix. So, kita boleh kata dekat sini, B ini sebagai inverse of A. So, kalau kita nak tulis, kita tak nak tulis B dekat sini, kita boleh tulis dia sebagai A darab A inverse, dapat hasilnya adalah I. Ataupun yang bawah ni, A ini kita boleh kata dia sebagai inverse of B sebab dia menghasilkan matrix I. So kita kata A di sini sebagai inverse of B. Kalau kita tak nak tulis A ni, boleh ditulis sebagai B times B inverse dan hasilnya adalah I. So from statement di sini, okay, madam nak kamu tulis ada dua perkara yang penting. If A darab A inverse hasilnya adalah I, and it is the same kalau kita terbalikkan operasi darab ni, iaitu kita ada A inverse darab A, hasilnya juga akan jadi I. Salin yang ini, boxkan dia sebab kita akan guna definition yang ini untuk soalan yang seterusnya. Okay. Next, kita pergi kepada, now kita nak start macam mana untuk kita cari inverse untuk 2 by 2 matrix tetapi menggunakan adjoint matrix. Okay, so now fokus untuk inverse 2 by 2 and menggunakan adjoint matrix. So, kita pergi kepada box yang di sini. Okay, this one adalah formula untuk A inverse for 2 by 2 matrix. Okay, so kamu mencari inverse untuk 2 by 2 matrix. Okay, madam salin semula formulanya.
A inverse equals to 1 over determinant A. Kalau kamu masih ingat dalam subtopik 4.2, AD minus BC for 2 by 2 matrix merujuk kepada determinant of A. Okay, so madam tulis di sini 1 over, this one is determinant of A. Kemudian kita akan ada satu matrix di bahagian sini yang saiznya 2 by 2. Yang mana kalau kita mencari inverse, okey, apa yang kita akan buat adalah entry yang di bahagian diagonal sini kita akan interchange position. Manakala entry yang berada di bahagian sini kita akan interchange sign. Ramai yang dah familiar dengan cara cari inverse bagi 2 by 2 matrix ini. Okay, so kita cuba tengok example 9 untuk kita faham dengan lebih detail macam mana cari inverse untuk 2 by 2 menggunakan adjoint. Okay, soalan beri arahan find the inverse of matrix A. So this is our matrix. Kalau kita tulis formula untuk inverse, dia adalah A inverse equals to 1 over determinant A, and then kita akan ada satu matrix 2 by 2 yang kita akan tukar position untuk diagonal ini, dan bahagian sini kita akan tukar sign. So our A inverse would be 1 over, okay, cari determinant untuk 2 by 2. Okay, so harap kamu tak confuse ataupun masih ingat kita ada 3 times 2 minus dengan 1 times 4. Okay, so boleh straight away tulis kita ada 3 by 2 minus 1 times 4, and then kita akan ada matrix. Diagonal ini kita akan tukar position. So switch antara 2 dan 3 ini, and entry bahagian sini apa yang kita akan buat adalah kita change sign. Kalau kita perhati dekat sini, 1 asalnya positive 1, 4 also asalnya positive 4. So bila kita masukkan dalam formula inverse, kita akan tukar sign. Jadi negative 1, negative 4. Tapi position remain the same. Kita hanya tukar sign sahaja. So madam ulang. Formula untuk A inverse 2 by 2 adalah 1 over determinant A. And then entry pada diagonal kita akan change position. Entry pada bahagian sini kita akan change sign. Okay, so bila dah siap masukkan dalam formula, kita akan selesaikan. Kita ada 1 over 2 to negative 4, negative 1, 3. And tolong expand masuk 1 over 2 kepada semua entry. So kita akan ada 1, negative 1 over 2, negative 2 and 3 over 2 as our A inverse. Okay, now madam nak pergi kepada example 10. Arahan pertama pada soalan adalah find the inverse of matrix A. So madam akan cari inverse di bahagian atas sini. So kita ada A inverse equals to 1 over determinant A. So kita akan darab sini minus dengan cross the other way round. So kita ada 2 darab 3 minus 1 times 4. And then kita akan ada satu matrix di bahagian sini yang mana position diagonal ini kita akan tukar, dia jadi 3, 2. And then untuk entry 1 and 4 kita akan tukar sign jadi negative 1, negative 4. So A inverse kita adalah 1 over 2, 3, negative 4, negative 1, 2. Dan darab masuk 1 over 2 akan menghasilkan 3 over 2, negative 2 and also 1. Okay, so this is our A inverse. Now, arahan soalan seterusnya adalah enhance. Ada perkataan hence di sini. Maksudnya kita mesti guna A inverse yang kita dah cari ni. Okay. Untuk kita cari matrix B and C. So ada dua soalan di sini. Soalan A mesti cari matrix B. Soalan B kita kena cari matrix C. So kita pergi kepada soalan A terlebih dahulu. Kita nak cari matrix B. Kalau kamu perhatikan this one 2, 1, 4, 3. 2, 1, 4, 3 adalah sebenarnya matrix A. So, madam akan tulis B times A equals to 10, 10, 6, 7. So, apa yang madam buat adalah replace this one dengan A.
Okay, now my aim is I want to find B. Apa itu matrix B? Okay, tadi Madam ada ajar kamu satu properties. If kamu ada A darab A inverse, hasilnya adalah I. Ataupun kalau kamu terbalikkan, A inverse darab A also akan dapat I. So, menggunakan yang ini, kita akan cuba cari matrix B. Okey, bila kamu nak cari matrix B, kita akan cuba hilangkan A ini. Tapi problemnya kita tak boleh hilangkan A dengan cara kita buat operasi bahagi. Dalam matrices kita tak ada bahagi antara matrix. No. Okey, so apa yang kita boleh buat adalah kita boleh hilangkan A ini dengan cara kita wujudkan A inverse. Okay, so macam mana nak wujudkan? Dia hanya ada dua option. Pertama, sama ada kamu wujudkan A inverse itu di bahagian hadapan sekali. Okay, Madam sebut di bahagian hadapan sekali. And automatically, sebelah right hand side also mesti diwujudkan A inverse di bahagian hadapan. Okay, now Madam ulang. A inverse Madam wujudkan di bahagian hadapan on left hand side. Di bahagian kanan also mesti diwujudkan di bahagian hadapan sekali on right hand side. Ataupun option kedua, kita akan wujudkan A inverse ini di bahagian belakang sekali. Maksudnya, di bahagian kiri kita add on A inverse di belakang sekali. So, secara automatically, yang sebelah kanan pun kita akan tambah A inverse di belakang sekali. So, remember, kalau kamu nak add on sendiri atau wujudkan inverse, pastikan kamu hanya ada dua option. Either wujud depan sekali, both sides, atau belakang sekali, both sides. Kita tak dibenarkan untuk wujudkan A inverse tiba-tiba di bahagian tengah. Tak boleh. Depan sekali atau belakang sekali sahaja, both sides. Now, macam mana nak tentukan A inverse sepatutnya berada di mana? Depan ataupun belakang? So, kita akan guna info yang kita dah belajar tadi. Untuk kita wujudkan A inverse ini, dia mesti dipartnerkan dengan matrix A. Okay, so by right untuk soalan kita ini, kalau Madam tambah A inverse di hadapan, kita takkan selesaikan soalan lah. Maksudnya, A dengan A inverse tidak bersebelahan. Dia terpisah. A inverse here, A dekat belakang. So, tidak menyelesaikan masalah kita. So, apa yang patut kita buat adalah kita cuba tukar A inverse ini sepatutnya berada di bahagian belakang sekali. Okay, so A inverse here and A inverse here on right hand side. Okay, so bila ada macam ni kamu akan nampak. Okay, A times A inverse dah partner sekali. Okay, now baru kita boleh solve. After decide nak letak depan atau belakang sekali di kiri dan kanan equation. Now kita akan selesaikan. Alright, this one A times A inverse hasilnya adalah I. Okay, so kita boleh tukar B. This one would become I. And then on right hand side, kita ada 10, 10, 6, 7 times with A inverse. So, A inverse di sini adalah yang kamu dah cari awal-awal tadi. Okay, so kita akan masukkan nilai A inverse. 3 over 2, negative 1 over 2, negative 2 and 1. Okay, so kita dah menghampiri untuk mencari matrix B. Semakin hampir untuk jumpa matrix B. Cuma on our left hand side, kita ada BI. Okay, so B times I adalah jawapannya B. Okay, kenapa dapat macam tu? Okay, contoh dekat sini, Madam bagi kamu satu matrix. Okay, let's say we have 2, 1, 1, 0. Times with identity 1, 0, 0, 1. So, Madam label matrix ini sebagai matrix B. This one is matrix I. Now, kalau Madam buat operasi darab B dengan I ini, apa yang akan terhasil adalah kita akan dapat 2, 1, this one 1 and this one adalah 0. Okay, so bila kamu buat operasi darab B times I, apa yang kamu dapat sebenarnya bahagian sini adalah B. Okay, B and B.
So, anything sebenarnya kalau any matrix yang didarab dengan I, hasilnya adalah B. Sama juga kalau kamu ada I times B. Jawapannya adalah B. Okay, so proving dia adalah begini. Any matrix kalau didarab dengan I akan dapat kembali matrix itu. So, kembali kepada soalan kita. So, on left hand side, B times I, jawapannya adalah B. And equals to, okay, on right hand side, kita akan buat operasi darab antara dua matrix ini. So, kamu boleh try cuba untuk darab. Kita akan ada first row, first column sebagai 15 minus 12. And then negative 5 plus 6. 15 minus 14. Negative 5 plus 7. So, B is equals to 3, 1, 1, 2. Okay, so kita jumpa matrix B dengan cara kita wujudkan A inverse menggunakan info ini. Untuk soalan B, kita disuruh cari matrix C. Okay, again, this one is matrix A. Okay, so kita tukar dahulu. This one is A times dengan C. So, kita dapat hasil 10, 10, 6, 7. Kita nak mencari matrix C. Okay, so kamu tahu kamu tak boleh pindahkan A pergi sebelah jadi bahagi A. Tak boleh sebab kita tak ada operasi bahagi antara matrices. So, apa yang kita boleh buat adalah kita hanya akan wujudkan A inverse bersebelahan dengan A. Okay, so cuba kamu buat soalan ni. Kamu tengok kamu perlu wujudkan A inverse itu di bahagian depan sekali atau kamu perlu wujudkan A inverse itu di bahagian belakang sekali. Okay, so boleh have a try untuk cari matrix C bagi soalan B ni. Okay, now kita pergi kepada mencari inverse untuk 3 by 3 matrix menggunakan adjoint method. Okay, so turn to page 14. Di bahagian nota kamu, now kita nak tengok pula formula untuk cari inverse bagi 3 by 3 matrix. Okay, so this is the formula untuk inverse 3 by 3. Okay, formula dia kalau kamu perhatikan lebih kurang dengan 2 by 2. Kita ada 1 over determinant A, but this time kita akan darab dengan adjoint A. Kita ada satu matrix di sini yang kita panggil dia sebagai adjoint A. Okey, adjoint A adalah satu matrix yang bersaiz 3 by 3 dan definition bagi adjoint ini adalah adjoint A is actually a cofactor matrix yang kita transpose. Okey, so madam harap kamu masih ingat apa itu cofactor. Sebelum ni kita ada C11 up until C33. Dan cara untuk cari C adalah kita akan ada sign, kemudian didarab dengan minor. So same goes, sign dan didarab dengan minor. So itu cofactor. Now kita nak cari cofactor matrix dan kita akan transposekan untuk dapatkan adjoint A. So, before kita boleh proceed menggunakan formula inverse 3 by 3 ini, kita akan belajar dahulu macam mana untuk kita dapat adjoint A. Okay, so pergi kepada example 11 di muka surat 13 bahagian nota. Okay, untuk example 11 ini, soalan hanya suruh cari adjoint A. Okay, we were asked to find adjoint A. Now, madam nak tunjuk. Tadi madam dah bagi tahu adjoint adalah cofactor matrix yang kita akan transpose. So, before nak transpose, mesti ada cofactor matrix dahulu. So, macam mana nak dapat cofactor matrix? Okay, so apa yang madam akan tulis di sini adalah C, label untuk cofactor matrix. Okay, so madam akan tulis CA melambangkan cofactor matrix bagi matrix A. And then, madam akan letak satu kurungan yang besar untuk kita dapatkan cofactor itu. Okay, so cofactor tadi madam dah ulang juga. Untuk C, any C, Cij, kita akan ada sign dan kita akan ada minor. So, first of all, kamu akan tulis sign dahulu. Plus, minus, plus,
minus, plus, minus, plus, minus, plus. Ini sign untuk cofactor kita. And then kamu akan isi template untuk determinant ataupun minor bagi setiap sign. Okay. So, isi dahulu template ini. Okay. Isi dahulu supaya memudahkan kamu untuk cari cofactor matrix ini. Okay, next after dah isi sign dan minor, apa yang kita akan buat adalah kita akan fill in lah semua yang di dalam sini. Okay, fill in kita punya minor. So, as usual, kalau di sini dia adalah position 1, 1. Okay, so kita akan tutup row 1, column 1. So, dia akan tinggal 3, 1, 0, 2. This one, position row 1 tapi column 2. So, apa yang tinggal adalah 0, 1, 1, 2. So, kita akan isi 0, 1, 1, 2. Next, this one, kita ada position row 1, column 3. So, yang tinggal adalah ini. So, 0, 3, 1, 0. So, kamu akan proceed tutup row dan column mengikut position yang macam kita dah belajar sebelum ni. Okay, so madam akan quickly menulis dekat sini. Kita akan ada negative 1, 3, 0, 2, 2, 3, 1, 2, 2, negative 1, 1, 0, negative 1, 3, 3, 1, 2, 0, 3, 1, and last one kita ada 2, negative 1, 0, 3. Okay, and then after kamu dah isi ni, barulah kita akan selesaikan kita punya cofactor one by one. Okay, so cuba perhatikan cara madam selesai. Untuk mengelakkan kamu salah sign, always tulis dia punya sign dulu. Plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. Okay, next apa yang kita akan isi adalah kita akan cari minor bahagian sini. Okay. Cari minor untuk setiap cofactor kita. Okay, so bila kita cari, kita akan dapat this one 6 minus 0. This one is 0 minus 1. This one is 0 minus 3. Yang ini negative 2 minus 0. This one is 4 minus 3. And then we have 0 plus 1. Negative 1 minus 9. This one 2 minus 0, and last one kita ada 6 minus 0. So, kita punya cofactor matrix adalah kita akan simplify dan kamu akan kira lah, okay, bersama dengan sign. Hati-hati bila kamu kira setiap cofactor kamu, pastikan didarab dengan sign yang di depan sekali tu. So, kita akan ada first entry adalah 6, 1, minus 3, and then kita ada 2, 1, negative 1, negative 10, negative 2, and 6. So, ini yang kita akan panggil sebagai cofactor matrix. Now, kita nak cari adjoint. Adjoint adalah cofactor yang kita akan transpose. So, adjoint adalah cofactor yang kita perlu transpose. So, kita dah ada cofactor matrix right here. Kita tinggal transposekan sahaja dia. So, kita ada 6, 1, negative 3, 2, 1, negative 1, and negative 10, negative 2, 6. So, this is answer for adjoint of A. So, kamu boleh have a try pada example 12. Soalan pattern yang sama diberi matrix P, and this time kamu kena cari adjoint of P. So, remember, every time nampak perkataan adjoint, tulis dahulu. Adjoint bermaksud cofactor yang kena transpose. So, cari dahulu cofactor matrix yang besar seperti kita dah buat tadi. And then baru kita transpose untuk kita dapatkan adjoint. Okay, so boleh cuba buat untuk example 12. Okay, now kita pergi kepada example 13. Tadi kita dah belajar cari adjoint untuk digunakan dalam formula inverse 3 by 3. Baru cari adjoint. Now soalan minta kita untuk cari inverse of this matrix A. Okay, so formula inverse adalah untuk 3 by 3 kita ada A inverse is equals to 1 over determinant A. Kemudian kita akan darab dengan
adjoint A. Okay, so madam nak tulis sikit steps dekat sini. Kalau kamu nak cari inverse for 3 by 3 matrix, disebabkan jalan kerja dia agak panjang, so better kamu ikut step. Okay, so the first one, step yang pertama adalah kita akan find determinant of A dahulu. Okay, so tolong cari determinant. Kita ikut formula. We find determinant first. And then baru kita cari adjoint. So untuk cari adjoint tu agak panjang step dia. First of all mesti ada cofactor matrix. Okay, bila ada cofactor matrix baru kamu akan ada adjoint, which dia adalah cofactor yang kita transpose. And last one, baru kamu substitute determinant and also adjoint A into formula inverse. Okay, so kita ikut step ni. Yang pertama adalah kita akan cari determinant untuk A. So hopefully kamu masih ingat macam mana nak cari determinant bagi 3 by 3 matrix. Kalau boleh kita pilihlah row atau column yang ada 0. So Maida akan tulis balik matrix A dekat sini. So matrix A adalah 2, negative 5, 0, 3, 0, 2, 0, 4, 1. Okay, so untuk cari determinant of A, step pertama, determinant A, madam akan menggunakan first row sebab ada 0 dekat sini. So from first row, untuk cari determinant, sign yang terlibat adalah plus, minus, plus. Entry yang terlibat adalah 2, 3 and 0, kemudian minor bagi setiap entry. Okay, so minor untuk position 2 adalah 0, 4 to 1. Minor untuk position 3 adalah negative 5, 4, 0, 1. Dan minor bagi position 0 adalah negative 5, 0, 0, 2. Okay, so kita akan kira ini adalah determinant untuk A. So hati-hati kita ada 2 and then kita ada 0 minus 8 minus 3 and we have negative 5 minus 0 and yang belakang sekali ni 0, tak perlu kira. Okay, so kita ada di sini 2 times negative 8, negative 16 and yang belakang ni kita ada plus 15. So determinant of A is equals to negative 1. Okay, kita baru settle yang pertama. Step pertama kita dah cari determinant of A. Okay, next kita akan pergi pula untuk mencari step yang kedua, cofactor matrix. Okay, so cofactor madam akan label sebagai C untuk matrix A. Kemudian kita akan letak bracket yang besar. Okay, so bagi ataupun buat adjustment pada nota kamu, jalan kerja kamu supaya nampak tersusun. Kita akan isi sign untuk cofactor dulu. Plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. And then kita akan letak ruangan untuk minus siap-siap. So kita akan ada 9 minus di sini. Okey, barulah kita akan isi setiap minor berdasarkan matrix kita. Okey, so kamu boleh cuba buat. So ini adalah cofactor matrix yang madam dah isikan minor. So kita akan kira. Again madam tunjuk lagi sekali cara madam buat. Kita akan isi kita punya sign terlebih dahulu. And then kita akan kira kita punya minor. Okey, bagi setiap position di dalam matrix cofactor kita. So kita ada 0 minus 8. This one negative 5 minus 0. This one is negative 10 minus 0. And then kita ada 3 minus 0. This one 2 minus 0. 4 minus 0. 12 minus 0. 8 minus 0. And last one 0 plus 15. Okay, so cofactor matrix kita akan jumpa dia sebagai, hati-hati dengan simbol ataupun sign di hadapan minor kita tu. So sini adalah 5, negative 10, negative 3, 2, negative 4, 12, negative 8 and also 15. Okay, so this is our cofactor matrix, right? So kita dah siap pada step yang kedua.
cofactor matrix. Now, daripada cofactor, kita kena buat transpose untuk kita dapat adjoint. So, Madam tulis di sini, adjoint A is actually equals to cofactor yang kita akan transpose. Okay, ini adalah cofactor matrix yang kita dah cari tadi. Now, untuk adjoint, kita perlu transposekan dia. So, adjoint equals to, kita akan ada negative 8, 5, negative 10, negative 3, 2, negative 4, and 12, negative 8, 15. Okay. Determinant dan cofactor matrix juga kita dah cari. Adjoint also kita dah dapat. Last one, kita tinggal ganti determinant dan adjoint A. So, dalam formula inverse, yang penting adalah nilai determinant dan juga kita punya adjoint matrix di sini. Okay. So, disebabkan Madam tak cukup ruang, Madam akan padam cofactor matrix di sini untuk Madam tulis jawapan. Okay. So, kita ada A inverse equals to, the formula is 1 over determinant A times with adjoint A. So, 1 over, our determinant is negative 1 dan our adjoint matrix is negative 8, 5, negative 10, negative 3, 2, negative 4, 12, negative 8, and 15. Okay, so jangan lupa tolong times in apa sahaja di sini masuk ke dalam setiap entry kita. So, kita akan ada 8, 3, negative 12, negative 5, negative 2, 8, 10, 4, and negative 15. Okay, so this is our final answer A inverse. After kita go through, ada 4 step di bahagian sini. Okay, so do it slowly one by one. Boleh cuba jawab untuk soalan B. Okay, after kita dah belajar macam mana nak cari inverse, either untuk 2 by 2 matrix. Okay, so this one adalah formula untuk 2 by 2 matrix. And kita ada juga formula untuk 3 by 3 matrix. Inverse-nya adalah A inverse equals to 1 over determinant A times with adjoint A. Okay. Based on kedua-dua formula inverse ini, either untuk 3 by 3 ataupun 2 by 2, kita ada 1 over determinant. Okey, pada bahagian nota ini ada diterangkan mengenai kalau katakan kita punya determinant is equals to 0. Meaning to say, di bahagian sini kita akan ada 1 over 0. Dan di bahagian sini juga kita akan ada 1 over 0. So, kalau kira determinant dapat 0 di bahagian denominator ini. Jadi, kita punya fraction bahagian sini 1 over 0. 1 over 0 akan jadi undefined. So, bila jadi undefined, kita kata our A inverse does not exist. Okay, so kalau kamu kira determinant, kamu dapat 0. So, kita akan conclude kita punya A inverse does not exist. Dan matrix yang mempunyai determinantnya adalah 0, matrix ini kita akan panggil sebagai singular matrix. Okay, so kalau kamu jumpa sesuatu matrix yang determinantnya kamu kira dapat 0, matrix A itu kita akan panggil dia sebagai singular matrix. So, lepas ni kalau nampak perkataan A is a singular matrix, kamu patut tahu determinant bagi A kalau kamu kira dia akan equals to 0. Okay, so singular matrix tidak akan ada inverse disebabkan nanti dia akan jadi 1 over 0 and 1 over 0 here. So, undefined, therefore A inverse does not exist.